Dia kena mimpi dia naik kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saudara dan putri, ikhwan wa akhwat iman rahimahumullah. Marilah seperti biasa kita mulakan kuliah tentang ahad kita di sini dengan sama-sama kita merendahkan diri, merapatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia dengan rahmat-Nya dikuatkan iman kita sehingga mampu kita meninggalkan segala urusan pribadi kita, meninggalkan segala kehendak nafsu kita, di mana kita pada petang ini berpuasa sekaligus ini berkorban sedikit waktu ada masa kita yang sibuk, tapi kita tetap datang untuk bersama-sama berkumpul dalam satu majlis, di mana majlis yang kecil ini tetapi di dalamnya kita dibincangkan dengan perkara-perkara yang sehubungan dengan ayat-ayat Quran Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercakap masalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita cuba untuk menjalankan amanah, yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik, begitu juga dengan kitab Imam Hakim Al-Mustadrak, dibawakan sebuah hadis yang kuat, yang sah menurut Hakim ulama hadis, di mana hadis itu masyhur seperti mana kita pernah mendengarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassakum bihima kitabullah wa sunnah Nabi. Sebelum Nabi wafat, Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabatnya, yang lebih khusus lagi kepada umat-umatnya nanti, di antaranya mungkin kita. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn, telah kutinggalkan kepada kamu dua perintah ataupun dua perkara yang penting. Kata Nabi, lan tadillu abada ma in tamassakum bihima, sekali-kali kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Yakni kata Nabi, yang pertama kitab Allah, Al-Quran Karim, wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Mengingat perkara tersebut, Abi Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, dia pernah ke pasar. Dia kurang macam dia bilang ini. Dia pergi pasar, dia tengok orang-orang sibuk, yang berniaga, yang menjual, yang membeli lebih lagi tak? Dengan tawar-menawarnya, termasuk mungkin ada sale kan. Jadi sibuk nak beli-beli itu. Satu sahabat Nabi yang bijak walaupun miskin, dia katakan kepada orang di pasar tadi yang sibuk membeli belah, katanya, orang ni tak tengok ke di masjid, di mana di masjid itu ada orang yang sedang memberi ataupun membagi-bagikan harta. Orang ke pasar dengar, ada pula kat masjid, daripada pasar sana datang sini pun. Pasal ada orang membagi-bagi harta. Orang-orang tadi berturun-turun semua pergi kat masjid, tengok tak ada.
Tak ada orang bagi harta. Lari lagi pergi ke pasar, jumpa Abi Hurairah. Mereka berkata, ya Abi Hurairah, kamu tipu kau dusta, kau bohong. Kau cakap kat masjid ada orang bagi-bagi harta. Kata Abi Hurairah, ya, apa yang kau nampak di masjid? Kata mereka, tak ada melainkan orang baca Quran ataupun orang mendengar ceramah ataupun kuliah-kuliah agama. Kata Abi Hurairah, itulah pembagian harta peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beritahu bahawa Nabi pernah wasiat. Di antara wasiatnya yang terakhir selepas Nabi pulang daripada mengerjakan ibadah haji yang saya bacakan hadis tadi. Kadang-kadang kita pun bingung juga bila cakap harta, bila confirm lah. Kalau tak emas perak, duit biasanya gitu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada petang yang berbahagia ini dengan niat yang tulus ikhlas. Dengan usaha yang suci seperti ini, selain daripada harapan kita, mudah-mudahan doa daripada para malaikat yang mendoakan supaya dosa-dosa kita terhapus. Sampai kita juga ingin menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita untuk terus menghidupkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT akan membalas sesuai dengan niat kita yang tulus ikhlas. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkati dan merahmati semua yang duduk dalam majlis ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, pada minggu lalu apabila selesai kita membacakan dan sekaligus mensyarahkan, memperjelaskan hadis yang ke-59 di dalam buku Riyadhus Shalihin. Adapun ini hadis yang ke-6 di dalam bab asbab. Sekaligus selesai pembahasan kita dalam pelajaran tersebut, iaitu bab kejujuran. Bab yang keempat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hanya 3 ayat sebagai mukadimah dan 6 hadis yang dibawa oleh pengarang yang alim, yang sungguh hebat ilmunya. Mudah-mudahan menjadi contoh kepada kita dan panjang lebar kita bincang 3 ayat dan 6 hadis itu. Harapan kita mudah-mudahan kita faham. Ini muslimat yang saya hormati sekalian, tahu dengan faham tak sama. Tahu, ramai orang tahu, tapi kadang-kadang langgar. Bukan saja langgar lari lagi. Tahu, kadang-kadang kita nampak ramai orang tahu, dia boleh bercerita macam-macam cerita, tapi faham berbeza. Walaupun sikit yang dia ketahui, tapi dia faham, dia dapat menghayati dan dia amalkan. Dan inilah harapan kita. Sedikit yang kita faham lebih utama daripada banyak yang kita tahu. Kita harapkan setiap pelajaran kita di sini dalam membahaskan setiap bab dan hadis, mudah-mudahan kita faham, dapat kita hayati, dan dapat pula kita amalkan dengan istiqamah. Khairul a'mal, kata Nabi, sebaik-baik amalan adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan yang kita dawamkan, yang kita sentiasa konsisten buat, walaupun sedikit, tapi dia tidak berkurangan. Kemarin selalu saya gunakan ayat Quran yang mudah-mudahan menjadikan pendidikan kepada kita di dalam beramal. Apabila Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seberapa yang kamu mampu. Jangan kepo.